Kola putih, kola biru, jenayah pun ada macam-macam warna ke? Ini adalah bahagian yang menarik sebab kita nak tengok dengan lebih jelas apa yang kita panggil sebagai jenayah kola putih atau jenayah kola biru. Pernah dengar tak ada orang kena scam? Scam tu apa ya? Jadi, topik yang saya akan bawakan ini memang sangat penting dan sangat seronok untuk kita fahami dan dalami. Jom kita tengok sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Di dalam video kali ini, kita akan mempelajari dengan lebih lanjut berkenaan modul yang kelima, iaitu tentang jenayah kola putih atau white collar crime. Modul ini akan membincangkan beberapa subtopik seperti maksud jenayah kola putih, contoh kisah benar yang menarik, jenayah terkini yang banyak berlaku, dan akhir sekali kita akan cuba untuk mengenali siapakah itu fraudster dan apakah ciri-ciri mereka. Istilah white collar crimes ini diperkenalkan oleh ahli sosiologi Amerika Syarikat Edwin Sutherland pada tahun 1939. A crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation. Dengan kata lain, jenayah kola putih merupakan jenayah yang tidak melibatkan kekerasan dan juga memotifkan keuangan. Jenayah ini dilakukan oleh golongan profesional di sektor awam dan swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, kedudukan yang tinggi dalam organisasi dan dipandang tinggi dalam masyarakat. Golongan profesional ini biasanya memakai baju putih yang kemas, bertali leher dan memakai blazer. Manakala blue collar crimes atau jenayah kola biru pula merupakan jenayah yang dilakukan oleh kumpulan sosial bawahan seperti pekerja kilang, pemandu bas dan lain-lain yang boleh mengakibatkan kecederaan dan kerosakan harta benda. Antara bentuk jenayah kola putih adalah seperti fraud, penipuan perakaunan, penyelewengan, skim ponzi, jenayah cyber dan akhir sekali adalah rasuah. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang kes-kes utama jenayah kola putih yang berlaku di Malaysia dan juga di luar negara. Kes pertama yang akan kita bincangkan merupakan kes yang sangat popular dan masih disebut-sebut sehingga kini, iaitu skandal Enron. Pada tahun 2001, syarikat gergasi tenaga Enron bankrupt kerana berlaku fraud dalam pelaporan keuangannya. Antara individu utama yang terlibat dalam menipu laporan keuangan Enron adalah pengasas atau Chief Executive Officer Kenneth Lay dan Chief Operating Officer Jeffrey Skilling. Walaupun hakikatnya syarikat Enron mengalami kerugian, penyata keuangan Enron telah diubah secara palsu bagi menunjukkan bahawa Enron sentiasa mendapat keuntungan yang besar. Dalam tempoh 3 tahun, saham Enron naik mendadak sehingga $90 seunit. Ini menjadikan Enron bernilai 60 bilion sedangkan keuntungan sebenar adalah terlalu kecil. Syarikat ini telah menggunakan teknik mark-to-market accounting, iaitu merekod kontrak yang diperolehi pada masa hadapan sebagai keuntungan syarikat. Ini dilakukan bagi memanipulasikan penyata keuangan Enron. Akibat dari skandal ini, juru audit kepada Enron, iaitu Arthur Andersen, pernah ditarik lesennya yang menyebabkan operasinya terjejas teruk dan tidak lagi menjadi firma terbesar di dunia. Sebagai pembalasan atas jenayah yang mereka lakukan, Kenneth Lay tidak sempat dimasukkan ke penjara kerana meninggal dunia akibat serangan jantung, manakala Jeffrey Skilling dipenjara selama 12 tahun. Enron akhirnya diisytiharkan bankrupt dan seramai 28,500 orang telah kehilangan kerja. Kes kedua yang akan kita kupas merupakan kes keruntuhan Barings Bank. Barings Bank merupakan bank ketua di United Kingdom yang pernah memiliki akaun Ratu Elizabeth II. Bank ini telah bankrupt pada tahun 1995 selepas 233 tahun beroperasi. Punca Barings Bank mengalami kejatuhan adalah berikutan aktiviti fraud, aktiviti spekulasi yang tidak sah oleh salah seorang pengurusnya, iaitu Nick Leeson, menyebabkan Barings
mengalami kerugian sebanyak 1.4 bilion USD dan ia merupakan sebuah jumlah yang amat besar pada waktu itu. Akibat daripada aktiviti fraud dan spekulasi yang tidak sah oleh Lee, beliau dihukum penjara selama 6,5 tahun. Kes ketiga yang akan kita lihat adalah salah satu kes legenda skim Ponzi berskala besar yang dilakukan di Amerika Syarikat oleh Bernard Lawrence Madoff. Untuk pengetahuan para pelajar, skim Ponzi juga dikenali sebagai skim piramid. Pada tahun 2008, Madoff ditangkap oleh pihak berkuasa dan pada waktu tangkapan dibuat, beliau mempunyai sebanyak 65 bilion di dalam akaunnya. Setelah disoal dengan lebih lanjut, Madoff mengaku bahawa salah satu anak syarikatnya menjalankan skim Ponzi secara besar-besaran. Akhirnya, pada 12 Mac 2009, Madoff yang berusia 71 tahun mengaku bersalah atas 11 pertuduhan dan dijatuhkan hukuman penjara selama 150 tahun. Dia diarahkan membayar balik 170 bilion kepada pelabur-pelaburnya. Semasa di penjara, dua anak Madoff meninggal dunia. Mark membunuh diri pada Disember 2010, manakala Andrew meninggal dunia kerana penyakit barah pada September 2014. Kes keempat merupakan kisah pencuri 1 sen. Aman Shah berusia 24 tahun merupakan seorang eksekutif di Hock Hua Bank yang menerima gaji sebanyak 1,800 sebulan. Pada tahun 1990, Aman mencuri sebanyak 1 sen setiap hari daripada akaun pelanggan-pelanggan Bank Hock Hua. Setelah modus operandi untuk mencuri selesai, Aman memasukkan wang tersebut ke dalam akaun proksi di bank lain. Dengan jenayah yang dilakukannya itu, dia hidup sangat mewah serta mempunyai pelbagai supercars. Antaranya adalah Lamborghini Countach, Mercedes-Benz 300SL, Mercedes-Benz 300E, Porsche Carrera dan BMW 329i. Aman Shah telah muncul secara langsung di rancangan Sekapur Sirih di TV3 untuk berkongsi kelebihan setiap kereta mewah yang dimiliki. Rancangan itu turut ditonton oleh bekas pengurus di Hock Hua Bank tempat dia bekerja, sekaligus menyebabkan beliau rasa curiga dan seterusnya membuat laporan agar segala transaksi yang dijalankan oleh Aman Shah diaudit semula. Akhirnya, Aman didakwa kerana aktiviti penipuan berjumlah 4 juta dan didapati bersalah serta dipenjara selama 5 tahun. Kes kelima adalah skim Ponzi di Malaysia yang dikenali sebagai skim Pak Mantelo. Skim ini menerima pelaburan dari orang ramai dan menjanjikan pulangan tinggi iaitu sebanyak 10% setiap bulan. Skim ini telah menarik seramai 50,000 pelabur dengan jumlah pelaburan sebanyak 99 juta. Pada 11 Januari 1990, Pak Mantelo didakwa atas kesalahan menerima wang orang ramai tanpa lesen sah. Pak Mantelo mengaku bersalah dan membayar denda sebanyak 250,000 secara tunai. Bagaimana pula dengan jenayah Kuala Putih yang kita dengar pada masa sekarang? Antara bentuk jenayah Kuala Putih yang banyak kita dengar di Dada Akhbar adalah seperti Macau Scam, penipuan cinta, penipuan bungkusan, penipuan e-banking, phishing dan juga penipuan kad kredit. Biasanya, sasaran mangsa adalah terdiri dari warga emas atau golongan pencen, orang kaya atau berharta serta golongan yang mudah cemas. Dalam kejadian Macau Scam, selalunya ahli sindiket ini akan menyamar sebagai pegawai polis, pegawai bank ataupun pegawai mahkamah atau SPRM di mana mereka akan menggugut mangsa bahawa mangsa terlibat dalam aktiviti dadah, penggubalan wang haram, tunggakan kad kredit dan lain-lain yang mengakibatkan mangsa berasa takut dan resah. Mangsa juga diberi amaran untuk tidak memberitahu pasangan atau keluarga dengan alasan siasatan yang dijalankan adalah sulit. Suspek kemudiannya meminta maklumat semua akaun bank mangsa dan meminta mangsa memindahkan sejumlah wang ke akaun lain kononnya untuk tujuan siasatan. Kadang-kala mereka juga menggunakan modus operandi yang sedikit berbeza seperti mangsa diberitahu telah memenangi cabutan bertuah ataupun mangsa diperdaya dengan kes penculikan dan minta wang tebusan. Dalam kes penipuan bungkusan pula, mangsa dijangka akan menerima bungkusan dari kekasih hatinya. Namun, sebelum itu, mangsa diarah untuk membayar cukai atau insurans kerana bungkusan tersebut dikesan mengandungi wang atau barang berharga yang tidak diisytihar. Akhirnya, mangsa akan sedar bahawa dirinya telah ditipu apabila barang yang dijanjikan tidak diterima walaupun bayaran telah pun dibuat. Dalam penipuan e-banking, ianya sering berpunca daripada kecuaian pelanggan kerana mendedahkan kata laluan kepada pihak ketiga. Manakala sindiket penipuan seperti phishing pula memperdayakan mangsa untuk mendedahkan maklumat akaun bank atau kad kredit mereka kepada ahli sindiket.